Selamat pagi. Selamat pagi kepada semua follower baru dekat Lalili. Hari ni ada beberapa orang baru. Terima kasih kerana join dan like Lalili. Dan you all, salam hari Sabtu hari ni. Hari ni kita semua ada yang bercuti, ada yang bekerja. Yang mana yang bercuti semoga bergembira bersama keluarga, bergembira bersama family. Dan korang, hari ni kan PKP, masih lagi PKP kat tempat you all kan. So macam mana hari korang? Kita dah hampir 2 tahun. Sekejap, tahun 2020 sampai dah 2 tahun, hampir 2 tahun lah kan. Setahun lebih dah kita PKP. So macam mana korang punya mental, emosi korang? Saya harap korang punya mental, emosi sentiasa berada dalam keadaan yang baiklah. Sebab kita perlu sentiasa positif lah. Sebab kita duduk dengan anak. Kalau yang macam dah kahwin tu kan, yang macam dah kahwin, kita ada kat rumah dengan anak-anak, dengan suami dengan isteri. Kita ada anak-anak. Sebab tu kita kena jaga emosi kita supaya kita tak emosi kita tu sentiasa stabil. Sebabnya bila emosi kita stabil, kita dapat uruskan anak-anak kita dapat uruskan keluarga kita dengan baik. So hari ni saya nak share lah dekat you all 10 tips newbies yang baru nak mula bisnes. So ini yang saya nak share sikit je lah dulu. Sebab saya tak nak ambil banyak masa sebab dah waktu petang kan. So saya nak buat live sekejap sahaja untuk share untuk korang. So yang pertama sekali, seorang newbies, orang-orang yang baru nak buat bisnes perlu tahu apa tujuan dia buat bisnes. Sebabnya bila kita nak buat bisnes, kita kena tahu kenapa kita nak buat bisnes. Bukan most of daripada kita ni lah. Kebanyakan daripada kita ni nak buat bisnes sebab nak suka-suka, sebab suka buat duit, sebab saja suka-suka. Macam tu je jawapan yang saya pernah selalu dengar daripada newbies yang mana yang belajar sama-sama dengan saya. Bila tanya korang buat bisnes kenapa, aku buat saja je suka-suka. Sebab aku saja suka kongsi, suka-suka macam tu. Lepas tu dia buat bisnes pula ikut trend. Ikut trend ni macam mana? Ikut trend contohnya sekarang trend orang ni jual serum, so dia nak jual tu. Lepas tu dia buat bisnes pula sekarang ni mostly ramai yang buat bisnes based on dropship, agent. Lepas tu ramai pula yang buka dropship, agent ni diorang buka secara free. Dulu selalu kalau kita tengok memang sentiasa berbayar kan. Ada yang berbayar. Sekarang ni merata-rata diorang cari agent, dropship secara percuma. Tak ada modal. So diorang saja suka-suka. Diorang masuk bisnes, diorang masuk duduk dalam grup, buat bisnes, diorang saja suka-suka, tengok-tengok saja, nak tengok macam tu. So korang kena tahu tujuan korang buat bisnes apa. Bukan suka-suka. Sebab bisnes ni bukan tempat untuk bersukaria, untuk bersuka-suka. Kalau yang macam contohnya ini, mungkin dia ada 2 job lah kot. Mungkin mungkin dia ada job ataupun dia ada kejaya dia sendiri. So dia macam anggap bisnes ni sahaja untuk dia suka-suka. Sebab dia ada kerja tetap, mungkin kerja government, mungkin kerja swasta yang memang dia kerja tetap lah. So dia buat bisnes suka-suka saja. So bagi orang yang macam newbies yang memang nak jadikan bisnes ni sebagai satu kerjaya, so saya punya pendapat, saya punya pandangan, saya rasa saya patut kongsi lah. Siapa tu? Macam sofa ke?
Okay, saya rasa saya patut kongsi dengan you all. Sebab kita nak buat bisnes, kita tak boleh suka-suka. Tak boleh hari ni buat, esok tinggal. Hari ni buat, esok tinggal. Esok pula lusa pula buat, tulat pula tinggal. Kalau nak buat betul-betul. So hari ni saya nak share pada pada newbies yang memang betul-betul nak buat bisnes, nak jadikan bisnes sebagai kerjaya. So saya nak share lah. Sebab nak buat bisnes ni kita kena kuat. Kita kena kuat, mental kita kuat. Tak boleh mental cepat koyak. Kalau mental cepat koyak, kita akan rasa down cepat. Okay, sebab bisnes ni korang boleh lalui dalam dua fasa, dua perkara. Korang akan lalui dua perkara. Sama ada korang akan jatuh ataupun naik. Okay, so mental korang kena kuat. So untuk yang newbies ni, tips yang pertama, korang perlu tahu kenapa tujuan korang nak buat bisnes. You all nak buat bisnes untuk apa? Okay, bukan untuk suka-suka, bukan untuk trend, bukan ikut kawan-kawan, bukan ikut nak buat tak nak buat, suka-suka. Okay, bukan macam tu. So korang kena tahu nak buat bisnes tu untuk apa? Untuk jana pendapatan, sebab you all nak bina kerjaya. So of course lah korang nak buat nak bina bisnes untuk dapatkan income yang lebih baik, untuk bantu keluarga. So you kena tahu apa tujuan kita buat bisnes. Okay, lepas tu korang pula kena make sure tahu apa produk yang korang nak share tu. Kalau macam contohnya kan, okay, contohnya sekarang dekat tangan saya sekarang ada Muraya. So korang kena belajar macam mana, apa dia punya fungsi-fungsi ramuan dia, supaya you all tak share benda-benda yang salah. So kalau macam you all tak tahu, okay, contohnya you all dropship kan, you all masuk, benda pertama sebagai seorang dropship, korang kena cari maklumat, dia punya bahan-bahan, yang menjadikan kalau orang nak tahu pasal Muraya, korang perlu tahu apa benda Muraya dibuat daripada apa, fungsi dia, untuk apa, untuk siapa. So benda-benda macam ni you all kena tahu, kena belajar. Kita panggil dia apa? Product knowledge. Product knowledge. So daripada situ, kalau kita nak buat bisnes, kita kena tahu apa produk kita, apa jenis produk kita, untuk apa. Itu semua kita kena tahulah. Okay, so yang kedua, kalau kita seorang newbies yang nak buat bisnes dan nak jadikan bisnes ni sebagai satu kerjaya, okay, you all kena cuba buat apa yang kita suka. Buat apa yang kita suka, bukan buat apa yang orang suruh buat, ataupun bukan buat apa yang orang lain buat. Kita buat sebab kita suka buat benda tu. Kita suka buat, contohnya kalau macam you all suka makeup, so you all buat pasal makeup. Kalau you all macam suka buat benda craft, so korang share lah pasal craft. So benda ni you all buat benda yang macam you all suka. Hai, siapa yang saya ada tengok satu mata, kalau you all nak saya tahu siapa yang tengah tengok saya, komen dia, sebab saya tak nampak siapa yang join live sekarang dengan saya. Terima kasih sebab join. Okay, contohnya kalau macam kita buat secara terpaksa kan, sebab benda tu kita tak suka, kita buat secara terpaksa kan, kita akan jadi macam mana, dalam keadaan yang macam negatif. Kita akan sentiasa dalam keadaan negatif, tak semangat nak buat benda tu. Macam alah, tak buat tak apalah, aku bukannya suka sangat buat benda ni. Dia jadi macam tu tau. Sebab benda tu kita buat bisnes yang kita tak suka, bidang yang kita tak suka. Okay, kalau kita buat benda yang kita suka, kita sebenarnya akan automatik lah termotivasi. Sebab apa? Sebab kita suka buat benda tu. Kita akan automatik termotivasi sendiri.
Tak perlu orang lain nak motivasi kita. Kita akan, aku suka benda ni, aku rasa nak buat. Lepas tu kita pula akan rasa bersungguh-sungguh kalau kita buat benda yang kita suka. Kita akan buat dengan lebih baik. Sebab apa tau? Sebabnya kalau kita buat benda yang kita tak suka, banyak sebenarnya cabaran dalam bisnes. Kita sebab cabaran ni banyak dalam bisnes. Kalau macam untuk newbies lah, banyak sangat cabaran dalam bisnes. Kalau macam kita buat benda yang tak suka, itu akan mematahkan semangat kita. Sebab kita dah negatif, dah terdorong ke arah negatif. Bila ada dugaan apa yang datang kan dekat kita kan waktu kita buat bisnes ni, secara automatik kita punya semangat kita untuk buat bisnes tu mudah sangat untuk kita rasa tak bersemangat lah. Tak rasa macam give up, mudah give up. Sebab kita buat benda yang kita tak suka. So kalau macam kita kalau nak buat sesuatu, kita perlu love. Kita perlu love kita punya produk. Kita perlu love kita punya bisnes kita. Barulah kita akan rasa best, akan rasa seronok buat. Okay, itu adalah yang kedua. So yang ketiga, bila kita seorang newbies tu, newbies yang baru nak mula bisnes ni, dia perlu cari usaha cari persekitaran yang positif untuk dia duduk. Sebabnya apa tau? Sebabnya bisnes ni adalah macam medan perang. Dia perlu bertarung. Dia bukan macam tempat yang macam untuk berehat-rehat. Sebab bila kita masuk dalam bidang bisnes, kita akan berada dalam bidang yang ada risiko. Ada risiko untuk jatuh, ada juga dia punya risiko yang untuk naik. Risiko naik lain, risiko jatuh kita akan rasa macam down macam tu. Itu adalah antara tiga perkara lah yang sehari ni saya nak share hanya 3 tips lah. Tips newbies yang baru nak mula bisnes. Yang tadi tu kan, yang bila saya cakap bila korang kita kena, newbies ni kena cari persekitaran yang positif. Sebab apa? Yang bila newbies, dia kena cari yang positive circle. Dia kena cari kawan-kawan ataupun persekitaran yang positif untuk dia duduk dalam bisnes tu, untuk dia kekal lama dalam bisnes tu. Bila dia sentiasa berada dalam keadaan yang positif, so dia akan sentiasa bersemangat lah untuk buat bisnes. Kalau macam dia tengok kalau duduk dalam satu circle, dia ada circle tau, ada kawan-kawan yang berjaya, so dia akan nampak kawan-kawan ni dia ada penyuntik semangat lah untuk dia sebenarnya. Bila dia duduk dalam circle tu, dia akan jadi macam termotivasi nak jadi yang lebih baik. So itu sebenarnya pentingnya seorang newbies dia cari persekitaran yang positif. Persekitaran yang positif ni dia boleh menjamin dia untuk dia jadi lebih berada dalam mood yang sentiasa positif untuk dia buat bisnes. Kalau macam kita mostly lah sepanjang pengalaman Sal buat bisnes ni, ada banyak persekitaran yang macam negatif. Sebabnya kita memang akan terdedah, sebab kita berada dalam satu masyarakat yang majmuk, yang besar. Kak boleh VC? Maksudnya tak apa? Video call? Tak boleh video call, kenapa tu? Kejap lagi boleh, sebab akak nak settlekan ni dulu, sebab kejap lagi ada hal.
Sebab dah nak petang kan. Kejap lagi ya. Kejap lagi kan. Okey. Sebabnya kita kena berada dalam persekitaran yang positif. Okey. Okey, kenapa kita kena sentiasa berada dalam persekitaran positif tu tadilah sebabnya. Okey. Lepas tu kita kena filter lah. Okey, sebab pengalaman Sal kan, sepanjang buat bisnes ni banyak positif, ada yang negatif. Sekeliling kita ni dia banyak mainkan benda-benda yang macam buat kita rasa macam down kan. So kita kena filter lah dengan orang-orang yang macam ni. Sebab bila kita tak filter, kita akan rasa cepat nak give up lah buat bisnes kan. So bila kita filter orang-orang yang macam ni, so kita akan sentiasa okey lah buat bisnes. Okay, sorry, ada suara anak kat belakang. Okay, contohnya lah kan, sebab kita ni bila kita buat bisnes, kita akan berdepan dengan ramai orang yang macam nak merendah-rendahkan kita. Macam diorang akan selalulah cakap macam, alah kau buat sale tak ada banyak mana pun, buat apa kau buat bisnes? Sebab kau kerja macam aku ni, bulan-bulan hujung bulan dapat gaji banyak, gaji penuh. Kau tak payahlah nak susah-susah buat bisnes ni. Buat apa buat bisnes? Macam tu. So orang-orang baru ni biasanya akan berdepan dengan benda-benda macam ni. So ini adalah contoh cabaran. Bila korang belajar untuk filter diri kita daripada benda-benda yang macam ni. So korang boleh protect diri kita. Boleh protect diri kita daripada dengar suara anak menangis, minta maaf ya. Okay. So kita boleh protect diri kita untuk jadi seorang yang lebih baik. Jadi seorang yang macam mana? Yelah, sebab kita ni seorang yang yang baru buat bisnes, newbies kan, baru nak belajar. So benda-benda macam ni you all tak akan mudah give up lah bila kita pandai filter, pandai bawa diri, macam tu. Okay, Sal, setakat ni je Sal nak buat live. Minta maaf ya, Sal tak buka hari ni untuk buat video call. Boleh je komen dekat bawah tu. Kalau macam nak tanya apa-apa, just direct message je. Direct message je dekat Leleli. Nanti Sal akan jawab lah kalau you all ada nak tanya-tanya apa-apa Okay, setakat itu saja daripada Sal. Salam maghrib. Kejap lagi kita nak maghrib kan. Salam maghrib. Terima kasih for joining my live today. Dan good luck untuk newbies yang baru nak mula bisnes. So you all kena belajar, kena tahulah kan. Yang tadi tips dia Salah ada bagi 3 tips kan. Sorry 3 tips kan. Yang pertama, tahu tujuan bisnes. Buat bisnes yang kita suka. Lepas tu sentiasa duduk dalam persekitaran yang positif. Okey, itu saja sharing Sal petang ni. Okey, itu saja. Okey, assalamualaikum. Bye bye.